Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Kementerian Kerja Raya mencadangkan sektor swasta dan pendidikan tinggi membuat satu kajian komprehensif bagi menambah baik kualiti pembinaan infrastruktur di Tanah Gambut. Menterinya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata setakat ini belum ada kajian yang konklusif memberi jaminan pembinaan infrastruktur seperti jalan raya di Tanah Gambut dapat bertahan dengan tempoh yang lama. Menurut Datuk Seri Fadilah, sebagai contoh di Sarawak, kualiti jalan raya tidak memuaskan berikutan masalah tanah gambut sehingga menyebabkan terdapat jalan yang tidak rata dan beralun. Beliau yang ditemui pemberita pada Majlis Ramah Tamah Aidilfitri Dewan Usahawan Bumiputra Sarawak di UBS, Cawangan Miri di Miri, mencadangkan kontraktor tempatan khususnya yang beroperasi di Sarawak menjalin kerjasama dengan universiti tempatan memandangkan tanah gambut meliputi sebahagian besar negeri ini. Jelas beliau di Bandaraya Miri misalnya, kontraktor tempatan boleh menjalinkan kerjasama dengan Ketin Universiti Sarawak dan jika berjaya potensi untuk memasarkan teknologi infrastruktur di tanah gambut ke luar negara amat cerah. Pesta tahunan Regata Sarawak yang kini dikenali sebagai Regata Sarawak Festival Tebingan Kuching telah menerima tajaan berjumlah 1.2 juta ringgit semalam. Menteri Pelancongan Datuk Amar Abang Johari Tun Oping menerima jumlah itu dari pelbagai penaja dengan Petronas sebagai penyumbang tajaan tertinggi sebanyak RM500,000 dan akan terus menyediakan jumlah yang sama untuk 4 tahun akan datang. Bercakap pada sidang media di Kuching, Datuk Amar Abang Johari berkata regata itu akan dibahagi kepada 2 kategori iaitu perahu naga dan acara mendayung bot panjang tradisional Sarawak. Katanya acara perahu naga dengan penyertaan pasukan dari Brunei, Hong Kong, Indonesia, Jepun, Filipina, China Taipei dan Singapura akan bermula dari 18 hingga 20 September depan selain penyertaan pasukan tempatan dari Sabah, Pulau Pinang, Kedah dan Kuala Lumpur. Beliau berkata acara mendayung perahu panjang tradisional Sarawak akan diadakan pada 27 dan 28 September depan. Mulai tahun ini katanya regata itu akan menampilkan satu lagi acara baru berbentuk rekreasi yang membolehkan orang ramai menikmati pemandangan bandaraya dan sungai melalui bot bermotor berbentuk seperti donat. Penganjur telah membeli 10 unit bot donat dari China untuk tujuan itu dan ia akan menjadi satu acara tetap dalam aktiviti pelancongan di Sungai Sarawak. Perbadanan Usahawan Nasional Berhad PUNB menawarkan peluang pinjaman kepada 35 lagi syarikat Bumiputra di Sarawak bagi memenuhi sasaran 50 syarikat tahun ini. Pengurusinya Senator Tan Sri Muhammad Ali Muhammad Rustam memberitahu untuk tahun ini hanya 15 syarikat Bumiputra di negeri ini telah diberi pinjaman oleh pihaknya. Jelas Tan Sri Ali, secara keseluruhan Sarawak mencatat bilangan terendah bagi syarikat yang berurusan dengan PUNB iaitu hanya 51 syarikat berbanding dengan lebih 5,000 syarikat di seluruh negara. Katanya malah 15 syarikat tersebut pula hasil pembukaan pejabat PUNB di Pusat Transformasi Bandar UTC Sarawak di Bukit Mata Kuching. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas menghadiri majlis penyerahan cek berjumlah 5.1 juta ringgit kepada 14 syarikat Bumiputra Sarawak dan Majlis Ramah Tamah di pejabat PUNB di UTC Sarawak di Kuching. Terdahulu, beliau menggesa para usahawan yang hadir supaya berfikiran kreatif dan mengambil peluang peningkatan nilai dolar sekarang, terutamanya dalam sektor pelancongan. Saya fikir Sarawak patut juga bagi perhatian dalam bidang industri pelancongan. Kerana pelancongan Sarawak dia meningkat maju. Dalam bidang hotel budget kita boleh bagi bidang souvenir, restoran dan yang penting tempat niaga tu sesuai dan boleh untung. Tambahnya, usahawan Bumiputra masih lemah dalam sektor pembekalan perkakasan, otomotif termasuk penjualan barangan borong. Cubaan 5 lelaki pendatang asing tanpa izin parti untuk menyelinap masuk melalui jalan sungai di perairan Tanjung Engkilo, Batang Rajang gagal apabila berjaya dipatahkan oleh polis Marin Sibu semalam ketika sedang menaiki bot ekspres ke Daro. Siasatan awal mendapati parti dari Kalimantan Barat ini telah tiba di Sibu dari Sri Aman awal pagi Khamis lepas. Kelima-lima warga Indonesia berumur antara 20 hingga 49 tahun ini didapati tidak mempunyai dokumen perjalanan dan pengenalan diri yang sah. Mereka ditahan di bawah Akta Imigresen 1959/63 dan diserahkan ke Balai Polis Sentral Sibu untuk tindakan selanjutnya.
Pembinaan Pusat Pembangunan Komuniti Melayu PPKM Limbang diharap akan membangun dan memperkasakan lagi aktiviti Persatuan Melayu Limbang PML. Pengerusi PML Muhammad Abu Bakar berkata PPKM Limbang yang mendapat peruntukan RM1 juta daripada Perdana Menteri kini sedang dalam pembinaan di Kampung Bunga Raya Limbang dijangka siap pada tahun hadapan. Katanya dengan siapnya PPKM itu nanti, ia akan menjadi platform bagi PML mengadakan pelbagai aktiviti bermanfaat dalam usaha mempertingkatkan lagi kemajuan dan perjuangan persatuan tersebut. Jelasnya PML merupakan persatuan yang berdiri di atas kaki sendiri sejak ditubuh 68 tahun yang lalu dan bertujuan untuk membantu kebajikan masyarakat Melayu di Limbang. Beliau berkata demikian pada Majlis Berdudun Aidilfitri dan sambutan Bulan Kebangsaan Warga PML bersama Wakil Rakyat di Dewan Kampung Bunga Raya Limbang. Sementara itu, Ahli Parlimen Limbang Hasbi Habibullah dalam ucapan perasmiannya berkata, selain PML terdapat juga persatuan lain yang menjaga kebajikan kaum-kaum mereka. Oleh itu, beliau tidak mahu komuniti Melayu ketinggalan dari kaum-kaum lain khususnya dalam aspek pendidikan. Pada majlis itu turut diadakan penyerahan jalur gemilang kepada ketua masyarakat, penyampaian anugerah pelajar cemerlang, penyampaian sumbangan kepada bakal-bakal haji dan penyampaian anugerah tokoh jasa mudi kenang. Setiap profesi terikat kepada undang-undang dan etika bagi para wartawan media cetak, walau mahupun elektronik yang membuat liputan pelbagai berita dan peristiwa untuk dilaporkan kepada masyarakat, mereka juga turut tidak terkecuali. Pengerusi Persatuan Wartawan Commonwealth Cawangan Sarawak, Eliswi, berkata keadaan ini memerlukan wartawan supaya bijak membuat pertimbangan dan menghormati batas perundangan dalam menyampaikan mesej yang berkesan kepada penonton dan pembaca. Selain itu, amat penting bagi wartawan untuk mempersiapkan diri dengan amalan kewartawanan terkini selari dengan kemajuan dalam bidang itu, khususnya dengan kewujudan media sosial dan kewartawanan tanpa sempadan. Alice berucap merasmikan penutupan bengkel mengenai undang-undang dan etika untuk media di Kuching. Beliau berharap bengkel tersebut akan memberi sedikit sebanyak input berguna kepada wartawan untuk berhadapan dengan situasi berkaitan. Bengkel setengah hari anjuran Angkatan Zaman Mansang dan Persatuan Wartawan Commonwealth Cawangan Sarawak itu dikenalikan oleh seorang peguam dan ahli akademik di Universiti Ulster United Kingdom, Dr. Venkat Ayer. Seramai 25 wartawan dan penyunting berita dari media cetak dan elektronik di sekitar Kuching menyertai bengkel tersebut. Seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Antara liputan acara dalam agenda hari ini, Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Adnan Satim akan merasmikan majlis perasmian Hari Koperasi Negara di pentas utama Tebingan Kuching pada pukul 10.30 pagi. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Nancy Shukri akan menghadiri program ziarah raya tanpa henti ke 17 kampung di Sadong Jaya bermula daripada Kampung Semerak Hilir hingga ke Kampung Sadong Jaya Ulu dari pukul 8.30 pagi hingga 6.30 petang. Manakala Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi, Datuk Amar Douglas Ugah Embas akan menghadiri program transformasi dan perjumpaan dengan pekebun kecil kawasan Ulu Layar Betong di Dewan Sekolah SK St. John, Naga 3, Ulu Layar Betong pada pukul 11.30 pagi. Turut mendapat liputan, Menteri Pembangunan Sosial Tan Sri William Mawan akan mewakili Ketua Menteri menghadiri majlis pelancaran kutipan tabung pahlawan peringkat negeri Sarawak di Hotel Imperial Kuching pada pukul 7 malam. Demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini. Dengan itu, sekian Sarawak Semasa.